Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan kita, yang berikan kepada kita nining peluang sama-sama kita boleh mari duduk di dalam masjid kita masing-masing pada malam hari nining adalah satu anugerah, satu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kerana gapo? Kerana sekarang lala nining malaikat tu duk sebut nama kita di sisi Allah Ta'ala dan minta ampun. Nama kita bakal gapo di sisi Tuhan minta ampun sekarang. Sebab itulah orang-orang alim zaman-zaman dulu tu dia kata kalulah nak kita tu habis dosa dengan cara cepat, malah nak istighfar ke gapo, mari duduk dalam majlis-majlis umpama ning lah. Tu maknanya. Jadi pada permulaan kita nak bukanya apa nama ni ngaji kita ni iaitu kita nak masuk penafsiran, iaitu cara kita nak faham surah Fatihah. Kita duk baca tiap-tiap kali kita sembahyang itulah. Kita nak faham kata gapo surah Fatihah ni Tuhan duk ayat gapo kita kok mana. Jadi tak melewatkan masa, kita nak mari tengoklah sedikit makna surah Fatihah tu, iaitu Fatihah kalau bahasa Arab ni orang panggil kata surah pembukaan ayat Quran. Kalau kita tengok di dalam Quran hak kita ada tangan kita ni hak yang disusungkan oleh baginda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia mula dengan surah Fatihah. Kerana gapo mula dengan surah Fatihah? Bukan makna kata Fatihah tu turun awal-awal daripada Quran. Tak. Fatihah ni ia turun belakang daripada surah Iqra. Bukan turun awal, tetapi ibu segala-gala, makna kata makna semua ayat Quran hak duk mengandungi tu duk dalam 7 ayat tu, tak ada keluar tubik daripada tu. Maka inti hak 7 ayat tu duk di ayat kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu kita tengok setengah-setengah daripada orang hak yang hati lembut tadi tu apabila dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berasa kata sebab di dada dia. Rasa kata dia tu berasa kata nak baca tak boleh, menangis. Itu apa yang kata orang yang Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kepada dia. Sebab itulah Sayyidina Uthman Ibn Affan dia kata kalulah hati kita ni cuci sungguh, nescaya kita tak berasa cukup dengan ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala waktu turun mari kepada kita. Jadi surah Fatihah ni orang tanya kita kata dia ni turun Mekah ke turun di Madinah? Pecah para ulama kita ni dua pendapat. Pendapat mula-mula, pandangan mula-mula kata ayat ni turun di Mekah. Turun di mana? Turun di Mekah. Sebagaimana Sayyidina Ubadah Ibn Samit, salah seorang daripada sahabat Nabi yang besar lah, dia kata surah Fatihah ni turun di Makkahul Mukarramah. Tu pendapat hak Sayyidina Ubadah Ibn Samit. Dan satu pendapat lagi yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah kita dah dengar tu ada ayat kata an Abi Hurairah dalam hadis tu ya kira kata Fatihah ni turun di Madinatul Munawwarah. Maka ulama kita ni ya campur dua. Nak ayat kata ulama ni apabila ada perselisihan di kalangan sahabat sendiri tu yang nak buat lagu mana nak campur di antara dua pendapat tu supaya tak jadi balas sama-sama sahabat. Dia kata Fatihah ni turun 2 kali. Turun sekali di Mekah, turun sekali di Madinatul Munawwarah. Maka tak jadi gapalah kalau kita dengar mari kok mana pun benda tu panggil benda yang boleh kita duduk sekali, tak kena jadi besar sangat. Tu dia. Dan Fatihah ni salah satu nama daripada nama surah Alhamdulillah kita duk baca je lah. Setengah-setengah ulama menamakan Ummul Kitab, ibu segala-gala kitab. Mana kata kitab Quran semua ni ibu dia duk mana? Ada dalam surah Fatihah ni.
Setengah-setengah menamakan Fatihah ni orang panggil kata gapo? Orang panggil kata suratul syifa. Kita boleh buat baca Fatihah ni nak capi orang sakit ke, orang kena ketik di benda bisa-bisa ke, boleh dalam agama kita. Sebab tu nama dia tu banyak. Tapi hak masyhur kita kenal dengan Fatihah. Ada Al-Fatihah itulah kita kenal hak tu. Baik, itu setengah daripada gapo? Setengah daripada perkara-perkara yang kita tu kena ambil tahulah kita orang Islam ini. Maka Imam Al-Qurtubi, salah seorang daripada ulama besar kita dalam Islam ini, orang korongnya kena dia ni, Satawatihuk. Dia ni royak kepada kita, takut-takut orang kita ni tanya Fatihah ni berapa ayat. Setengah-setengah duk ayat apa nama ayat Fatihah ni berapa, 7 kan ni, kok mana kok tu kok ni. Imam Qurtubi mai kita dengar dia. Kita buat wisa dia mari pada Masjid Al-Hamar Rahimi malam ini. Dia ni orang Andalus. Dia kata ijmu' umat Islam ni, umat Islam kita semenjak dulu sampai ke sekarang lala ni zaman dia, bahawasanya surah Fatihah ni ada 7 ayat. Surah Fatihah ada 7 ayat. Surah Fatihah ada 7 ayat. Ada setengah daripada pendapat ulama, kalau orang meroyak kata Fatihah ni ada 6 ayat, ya ada juga, tapi pendapat tu pendapat yang tidak gagah. Orang panggil dalam bahasa Arab panggil pendapat syaz. Syaz ni makna kata pendapat yang ganjil, duk suku, tak dibantukan oleh dalil-dalil daripada syarak. Itu makna kata setengah daripadanya. Tapi ijmu' umat Islam kita kata Fatihah ni 7 ayat. Bila di mana? Bila di Bismillahirrahmanirrahim hingga turun akhir di waladdallin. Situlah. Itu nak ayat kata kita tahu kata gapokah bilangnya dia banyak mana, mari taliye ya kok mana kok tu kok ni tu. Baik. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Tirmizi pun mengeluarkan hadis daripada Sayyidina Ubadah ibn Ka'ab. Dia kata satu hari itu dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Nabi lah, Nabi duk royak pada para sahabat ni. Ni sebagaimana ulama kita royak kata sahabat ni dengar pada Nabi. Nabi duk royak gapo? Nabi duk royak kata mung ni suka ke dak aku nak mengajarkan, nak royakkan kepada mung ni, hey Ubay ibn Ka'ab. Ubay ni seorang daripada, kalau kita dengar dalam sejarah Islam kita ni, ialah orang yang para sahabat tolak jadi tu imam. Ingat Quran banyak, gambar dia suara pun sedap. Tu mana Ubay ibn Ka'ab. Dia kata kan Nabi kata mung ni suka ke dak aku nak mengajarkan satu surah yang tidak turun dalam Taurat. Dalam Taurat pun tak ada nak tanding lagu ni. Dalam Injil pun tak ada, dalam Zabur pun tak ada. Dan tidak ada juga di dalam Quran kita ni hak lebih daripada surah aku nak mengajar ni. Sahabat pun tak ada berapa lah pakai nak dengar lah. Supaya kita orang-orang budak-budak ni, kalau tok kita nak royak mak pak kita nak royak benda hak bari hak kita suka nak tidur ni pakai nak dengar. Sahabat Nabi dengan Nabi gitu, Nabi kata nak tahu tak? Aku nak tahu ilmu gini. Sahabat pun tunggu. Nabi pun royak kata hak maksud aku kata semua tadi tu kena pada surah Fatihah. Sebab tu kita dah baca surah Fatihah ni fadilat ya tu banyak. Terkadang kita tak terkabah. Benda hak lebih duk tangan kita, duk di lidah kita, duk di bibir mulut kita, akan tetapi kita tak berasa. Sebab apa? Sebab tak gerak dengan cara kita buat tadi tu, tak timbul daripada kata sumber ilmu yang keluar terpancar. Mana kata dia tu tersuluh. Kita nampak atau kita buat ni gini dah sebab kita boleh buat. Tu cara dia. Baik. Kalau gitu, Nabi ni dia pesan kita. Dia pesan sokmo kita kepada umat ni. Dia pesan kita. Pedah kita reti surah Fatihah ni bukan sekadar awak semaya. Bukan sekadar awak semaya. Sebab kalulah kita tak baca Fatihah ni tak sah dalam semaya. Akan tetapi Fatihah sah lagi. Hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dak pesan kepada kita sebagaimana ulama dak royak kita ni tahu ni lagu mana. Dia kata apabila kita tu letak belakang kita atas katil itulah, hendaklah kita tu baca surah Fatihah dan baca surah Qul Huwallah. Orang baca dua surah ni baca Qul Huwallah dengan Al-Fatihah, orang ni Tuhan jamin selamat dia. Malaikat sampai ajar. Nampak kan? Apabila sampai ajar, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajar, ni tak ada. Nak baca gapo apa ya mari semata dah.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita duk lari daripada mati apabila sakit sikit pergi cari bomo, cari obat, cari gatu. Tapi apabila sampai masa kita kena pergi jumpa dengan Allahu Jalla wa Ala. Tu nak ayat kata Nabi tu dia pesan kepada kita. Ni hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar di dalam kitab dia. Baik. Tak melewatkan masa, kita masuk sikitlah. Gapo kita duk baca di kepala ayat tu sokmo-sokmo kita Bismillahirrahmanirrahim. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengok masalah sikit hari ni. Jadi ulama Islam kita ni ada perselisihan. Apabila ulama selisih ni, jadi kita pun selega sikitlah. Ada orang jamin ke? Ulama-ulama ni makna tak orang jamin. Apa ada perselisihan? Tapi syaratnya di diri ulama tu kena ada hujah daripada syarat. Royak kata aku bawa gini ni, jalan aku nak bawa ni gigi ni. Baik. Noyak kata apa kita? Noyak kata surah Fatihah ni adakah dia tu ayat yang suku daripada alhamdulillah ke dia ni salah satu daripada surah Fatihah. Tetapi jumhur ulama kira Bismillahirrahmanirrahim adalah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Nak kita faham situ ya. Kemudian hak tak jadi khilaf kata Bismillahirrahmanirrahim ni ayat Quran dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ayat yang ke-30 Tuhan katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Makna kata sesungguhnya surat ni kiriman daripada Sulaiman dengan nama Allah yang amat pengasihani lagi amat kasih sayang rahmati tu. Tu maknanya. Hak tu tak ada khilaf di kalangan ulama kata itu adalah ayat Al-Quranul Karim. Tetapi hak dibilangkan kata Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran juga daripada surah Fatihah, itu pendapat jumhur ulama sebagaimana kita telah dengar tadi. Baik. Jadi tak kala apabila kita tahu gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Ada dua cara ni supaya kita nak royak, supaya kata kita orang Islam ni jadi tak kena jadi silap pahagi mari. Hak ni buat gini ya tak sil lagu tu. Nak kata kita boleh saing gi mari, boleh kita semaya belakang gi mari mu jadi imam aku ikut aku jadi makmum pun tak ada gapo. Nak gitu. Jadi riwayat daripada Abu Hurairah sebagaimana riwayat oleh Imam Hakim, mengeluarkan hadis ni oleh Imam Hakim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia itu menyaringkan. Apa makna menyaring? Makna menderahkan suara dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apabila Abu Hurairah tadi itu semaya dia buat contoh lagu tu, setelah daripada dia paling wisale, dia ayat kata aku semaya belakang Nabi ni aku semaya rupa lagu ni. Sebab tu jangan marah kepada orang baca bismillah derah tak kalau kita baca semaya ni tepat hak asah kita ambil ni duduk sini. Apabila kita tahu sampai gini ganjaran kita buat amal ya kau tambah kau akak kau jadi tinggi. Bukan mana kata kita buat ikut sahaja gitu dak. Kita ada senarai kita, ada tempat ikut, tempat kita faham. Hak ni lah mana kata kita nak faham dalam masalah ni. Baik. Kemudian satu daripada hadis yang keluarkan oleh Imam Al-Muslim rahimahullahu taala daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tutus semaya, dia bukakan semaya dengan alhamdulillah. Sebab kita pergi Mekah tu kan baca alhamdulillahirabbil alamin, dia faham daripada hadis Aisyah. Adapun kita ada semaya umur kita ni ya faham seumpama hadis daripada Abi Hurairah. Dua-dua ni sahabat Nabi belaka. Jangan kita dak buat musuh. Dan jangan kita degi buat jadi jadi kata kita jadi pecah belah sama kita ni. Bukan lagu tu. Ni cara orang yang mengaji. Baik. Habis itu setengah daripada maknanya. Kemudian bismillah tu kalaulah kita nak faham dengan cara molek dah, maksud dah. Dengan nama Allah. Dengan nama bagi Allah. Pakai ba di situ tu makna kata kita nak minta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ni apa? Allah ni makna nama yang menunjuk di atas diri Tuhan yang maha mulia. Nama Allah ni tak boleh dinamakan lain daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan kita, yang menjadikan segala-gala makhluk. Makna seolah kata kita sebut di mulut kita bismillah, makna kata aku minta tolong dengan nama Allah.
Makna apabila kita minta tolong dengan nama Allah ni, Tuhan kita gagah setara mana, hebat setara mana. Kita tengok kata langit yang berat 7 lapis ni ada tias putung ke tak? Apabila kita tahu sampai gitu, kita kata aku minta tolong dengan Tuhan yang berasa kata kita ni minta tolong dengan Tuhan yang kuasa sungguh. Bukan mana kata kita minta tolong dengan Tuhan yang biasanya kata tak tahu mana tu, bukan. Kemudian Allah ni bersifat dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman dipanggil sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahman ni makna kan? Makna kata Tuhan ni wa rahmati wasi'at kullasyai. Tuhan ni orang deraka ke dia apa yo makan? Orang deraka ke dia tak beriman ke dia apa yo wi kesenangan wi sia daripada sakit wi gotu wi gon ni tak apa. Tetapi jangan lawan ya sah. Apabila lawan dia, ni tak boleh. Supaya Firaun dia kata ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Mana Tuhan peranak turun selalu dah. Kita nak deraka ke Tuhan dalam arti kata manusia ni nak deraka ke Tuhan, nak gapo Tuhan dak rahmat lagi dia. Tuhan dak wi lagi, wi makan, wi minum, wi gapo gitu. Tak ada gapo. Tetapi kalau lawan bila dia, tak boleh. Ar-Rahim sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna apa Rahim? Makna Tuhan ni sangat pengasihani, sangat setia kepada orang yang beriman. Hak ni khusus tertentu dengan orang yang beriman sahaja. Adapun orang yang kafir tidak masuk. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran kata wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap orang mukmin itu dia itu sangat pengasihani. Pengasihani. Hak kita boleh masuk syurga ni dengan sebab Tuhan itu merahmati kita. Merahmati kita. Baik. Kemudian lepas daripada tu dengan cara ringkasnya kita pergi kepada kalimah firman Allah Subhanahu wa taala, dia kata alhamdulillahi rabbil alamin. Belum pada nak pergi situ sikit. Mana kata tepat sunat kita kena ambilnya bismillah tu mai guna belafaz di atas lidah kita. Sunat mana kata? Tak kalau kita nak ambil air semaya, kita bismillah lah nak ambil air semaya tu. Nah, tak kalau kita tu nak makan, kita bismillah lah. Tak kalau kita nak sembelih, bismillah juga, tapi bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Allahu Akbar. Kalau sembelih, bismillah Allahu Akbar. Kalau bismillahirrahmanirrahim, hak tu kita nak ambil air semaya ke, nak makan ke, nak minum ke, hak tu boleh bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan cara ringkasnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Cuba kita perhati sini sikit. Kalimah alhamdu makna kata alham ni makna kita puji. Puji-puji ni yang timbul daripada hati yang kasih, yang timbul daripada hati yang kita besar, keluar tubik di lidah kita, tu makna kita puji. Kalau kita tengok, kita kata dengan lidah kita, kita seolah kata kita puji juga, tapi tak timbul daripada dalam, tak timbul daripada kita kasih, tak timbul daripada kita besar. Hak tu dalam bahasa Arab panggil madah, tak panggil alhamdu. Adapun alhamdu hak kita dah baca dalam Fatihah ni orang panggil kata cara kita puji yang timbul daripada kita kasih dan timbul daripada kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ulama ya bagi puji ni ada 4 bagai. Ada puji Tuhan bagi Tuhan, ada puji Tuhan bagi makhluk, ada makhluk puji Allah, ada makhluk puji sesama makhluk. Ya tu, nyak tu ya. Tetapi semua tadi itu tu klik kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Kebaikan itu tu klik ke Tuhan belaka. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah perkataan yang bagus yang molek tadi tu akan kembali klik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah Allah, ingat molek, kalimah Allah beza dengan Rabb. Beza lagu mana? Allah makna kata Tuhan yang kita kena balas budi. Itu makna Allah. Allah ni makna Tuhan yang kita kena balas budi. Dalam arti lagu mana? Kita ni Tuhan ni beri kita ada daripada tak ada, menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Kemudian kita ni kena balas budi gapo atik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu mana Allah. Adapun Rabbi, kalimah Rabb makna kan Rabb. Rabb ni makna kata Tuhan yang menjadikan kita, yang merezkikan kita, yang berikan segala-gala nikmat kepada kita.
Kemudian Tuhan kata kana Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Mana kana Tuhan bagi sekalian alam? Mana gapo alam? Al-alam katanya para ulama iaitu perkara yang Allah Subhanahu wa taala berjadi. Tu mana alam. Faham tak tu tak? Mana alam. Baik. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang amat pemurah lagi amat pengasihani, sebagaimana kita royak dah di dalam apa nama Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kemudian kalimah firman Allah Subhanahu wa taala kata Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni makna kan? Maliki Yaumiddin makna kata Tuhan kita ni sebagai maharaja Yaumiddin. Apa makna Yaumiddin? Yakni hari kiamat. Yaumiddin ini kata para ulama yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang manusia itu akan bangkit daripada kubur, diri dapat Allah Subhanahu wa taala, tunggu Tuhan nak hisab. Tu makna Yaumiddin. Maka hari tu pia yang jadi raja. Tuhan tanya, limanil mulkul yaum, siapakah jadi maharaja hari ni? Tuhan jawab sendiri, tak ada siapa dia berani nak jawab seorang habuk pun. Tuhan kata lillahil wahidul qahhar. Hari ni kemuliaan maharaja ni aku, orang lain tak boleh. Sebab tu orang ni apabila duduk dapat Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak kecek gapo dah hari akhirat esok. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari yang tak ada manusia itu nak boleh milik gapo-gapo, harta pun tak ada, anak pinak pun tak ada, pangkat pun tak ada. Mung mari lagu mana daripada perut ibumu, mung kena duduk depan Allah Subhanahu wa taala dekat ada lagu tulah. Sebab tu orang mukmin ini dia tahu kata satu hari Allah Subhanahu wa taala akan hisab, akan bangkit. Sebab tu dia duk semaya be, duk puasa, duk gapo. Ada apa orang tak beriman? Hari akhirat esok dia kata yaqulu ya laitani kuntu turaba. Hei Tuhan, jadilah aku ni tanah, tak usah jadilah manusia. Tengok susah kan dia tak ada bedah gapo lah. Hari ni Tuhan wi akal ke dia, wi otak ke dia, wi duit ke dia, wi mata ke dia, wi mulut ke dia, wi segala-gala beri, wi umur ke dia. Tetapi dia tak ada nak cari Tuhan hak sebenar bagi dia, Tuhan kita dan Tuhan dia. Nah, terkadang-kadang ni duk menganying pula terhadap Allah Subhanahu wa taala sebab dia jahil. Sebab tu Tuhan lepas hidup gitu dulu. Tak apa, kalulah Tuhan tu kira dengan zalim manusia ni, sebab tu Tuhan kata ayat Tuhan kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Tuhan nak buat kira dengan kita ni manusia ni, kalau dia buat salah dengan Tuhan, dia zalim ke diri, dia zalim ke orang tu, zalim ke orang ni, Tuhan tak tinggal walaupun sore atas muka bumi. Tapi dengan sebab apa? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala wi tempoh kepada dia sampai masa hak Tuhan tak umur yang nyok ni. Tak apa, duk ki. Tapi apabila yauma maliki yaumiddin, kita berasa dalam hati kata satu hari kita akan diri dapat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita duk semaya ni, kita terasa atau kita duk diri dapat Tuhan. Sebab tu tahu kita ni, soft kita ni, kita nak cat jadi molek. Sebab tu dalam Islam ulama kata apabila kita ni cat tahu jadi tak betul. Jadi hati kita tu jadi akan jadi khilaf sama-sama kita. Kita duk kata mana dalam kampung kita duk jadi balah gitu, balah gini. Sebab gapo? Sebab ni kaki kita, bahu kita, soh kita semaya ni tak ada jadi molek mana. Hak ni duk situ, hak ni duk sini, hak ni duk situ, ni duk sini. Sama tu kata Imam Ghazali kata jangan kita diri dalam soh tu, jangan kami lalu celah tu. Kita jadi molek betul, molek dapat Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata kita duk nak menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama-ulama dulu, seumpama zaman-zaman Imam Syafi'i apabila dia duk dapat saf lagu ni suara-suara ni muka pucat. Sebab apa? Dia tahu kata aku ni duk dapat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ulama tu orang tolak jadi tok imam. Dia ni duk semaya belakang sokmo, sahwa sokmo, dia tolak jadi tok imam. Satu hari rebah pergi dengan keadaan lagu tu. Sebab apa? Hati mereka ni sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna wa iyyakum al-khasyah. Allahumma amin. Minta pohon kepada Allah Subhanahu wa taala wi pada kita dan kepada semua pendengar ni akan sifat ketakwaan, sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni inti ayat Quran semua. Inti kita hidup dalam dunia ni duduk sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Katanya para ulama, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang panggil doa kita nak puji Tuhan. Kita nak gapo daripada Tuhan ni, nanti hal belakang ihdinas siratal mustaqim. Tapi hak kita dak baca depan 3-4 ayat tu, seolah kata kita dak puji Tuhan. Sebab tu cara kita nak berdoa. Kita dak berdoa nak wi anak kita ni jadi berjuruh, nak wi orang dalam kampung ni kasih mesra, nak wi isteri taat kepada kita. Wapanya jadi lama gitu lalu Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu cara kita nak minta daripada Tuhan ni lagu mana. Supaya kita ke orang besar ni, giai waris selalu duit, kita beri lagu tu. Hak naknya kita pergi kecek dengan dia dulu, royak kata dia ni ada pungan gitu gini. Tapi amba ni ada hajat sikit mari ni. Jadi hati tu jadi turunlah sikit. Allah Subhanahu wa taala walillahil masalul a'la, lebih daripada tu lagi. Sebab tu Tuhan hajar kita, mau nak minta pada aku boleh ni, kena puji dulu aku. Puji lagu mana? Hani jalan ni. Sebab tu ulama-ulama kata Al-Fatihah, buka dulu majlis Al-Fatihah. Nak gapo apa, buka dengan hak ni. Pas kita tak pandai nak buat lagu mana, nak puji tak pandai, ambil hak ni pun pandai dah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu ya Allah wilah aku gini sudah. Banyak tu tak ada nak gapo di Tuhan. Lalu Tuhan kata iyyaka, akan dikau na'bud wa iyyaka nasta'in. Akan dikau satu saja, mung satu ya Allah. Hak aku nak ibadat ni mana pakdi. Hak aku nak tunduk lutut aku dan dahi aku ni kepada mungsa. Hak lain tak. Sebab tu orang Islam kita ni nak buat turun lutut dua ni tak boleh. Hingga raja sia kita pun ya tahu tak boleh buat nak gitu, tak usah buat. Nak ayat kata kita ni duduk dalam negeri sia alhamdulillah, akan tetapi ya wihak pada kita. Negeri Arab bukanlah tu. Nak beri pon lagu ni kena pergi ambil tu di Sthani Tamruat tu. Nak mengaji nak gapo ni tu email pening. Sebab apa jadi susah, dia mau takut pada orang takut pada orang nak mengaji. Orang duduk kok lain duduk tak juh tu tak takut. Tapi alhamdulillah kita boleh duduk dalam keadaan lagu ni. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikaulah aku nak minta tolong. Makna kata kita ni Tuhan hajar kita. Kita nak gapo-gapo kita khabar atau kita kena minta pada Tuhan dulu. Baru kita pergi buat kira dengan orang lain. Seumpama orang-orang alim zaman-zaman dulu hingga putus tali kasut ni. Ya Allah wilah kepada aku ni tali kasut. Kalau apa hal tu dia pergi cari beli. Nak garai apa supaya nak ayat kata kita nak tahu kata kita ni ada Tuhan dok mengatur. Ada Tuhan ada bercara, ada Tuhan ada nak tengok kita, kata kita ni setara mana kemanusiaan iman kita dengan dia tu. Sebab tu dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni tok guru kita dan alim ulama kita apabila baca ayat ni Imam Abu Hanifah ni duk baca ayat ni dia ulang dalam sembahyang malam dia 40 kali, 50 kali duk ulang ayat ni supaya nak masuk dalam dada dia, apa nangis gi belah-belah. Ni nak ayat kata mereka sampaikan boleh orang tu tupai ilmu dia sampaikan hari ni dia mati korong yang kedua neng roy hasib dia mati sampaikan learning ni 1440 lebih ni orang dah sebut lagi dah ambil lagi ilmu. Sebab apa? Sebab dia ni orang molek, dia ni orang ikhlas molek, orang bersih molek dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun nak masuk dalam bayangan tu juga. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata al mar'u ma'a man ahab. Orang kita ni nak boleh dok tu, dia siapa? Dia kasih ke siapa? Kalau dia kasih ke demo tu, dia boleh dok ke demo tu. Dia syurga esok. Sebab tu hati ni, masalah hati ni yang penting. Karena dia lepas pada dok puji Tuhan mari 5 ayat tadi tu kita nak minta lah. Nak minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ni. Hei Tuhan, wilah kepada aku ni jalan yang betul. Gapo jalan yang betul? Para ulama kata jalan yang betul iaitu jalan yang diberjalankan oleh para as-salihun hak zaman-zaman dulu. Daripada para anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang ada jaksa dalam agama. Kita nak duduk jalan tu. Hey Tuhan pimpinlah kami ni walaupun kami beranak akhir zaman pun, duduklah jalan ni ya Allah. Ni hak nak. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan makna kata kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dak, nawi berasa dalam hati kata kita kalau Tuhan tak wi hak ning siap. Apabila bakit akhirat esok gelap, tak ada cahaya. Apabila tidak ada cahaya, kita kata mana cahaya? Apa nama naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Orang munafikun lah tu.
Ya semaya belakang Nabi fak munafik ni. Tapi semaya dengan hati tak tahu gapo semaya turuk gitu kita minta Tuhan jauh lah tu. Nah, kita minta Tuhan jauh. Akan tetapi apabila pergi hari kiamat esok tak jumpa jalan, tak jumpa umur kita sebab kita duk royak dah jalan ketebah apa supaya duk royak kata kita mari daripada mana, bakar daripada mana. Kalau tak jumpa jalan, ya Allah, tak selamat kita hidup tamu kabar ini sia-sia, tak ada faedah gapo. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan ni mereka yang engkau itu menikmati di atas para mereka. Pia hak Allah Taala menikmati, hak Tuhan piping, hak Tuhan dok belah, hak Tuhan dok mengasuh kita kerja mudah-mudah gitulah. Iaitu para rasul-rasul, para ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5 orang tu kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, tak gitu kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Tu para ulul azmi. Puak mocok bagi rasul. Tapi Nabi kita depan sekali. Lepas daripada tu para salihun, orang-orang alim, orang-orang soleh. Tu makna kata mereka ni lah hak duk di atas jalan siratal mustaqim. Kemudian dia kata ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan hak aku tak say ni jalan hak maghdubi alaihim. Puak mana? Ijma' para ulama iaitu puak al-Yahud. Orang Yahudi ni Allah Subhanahu wa taala merka di atas dia. Hak apa Tuhan merka di atas dia? Kerana ia orang reti akan tetapi degil. Masuk di negeri Mesir, Tuhan suruh apabila tak kala dia sesak duduk daripada teh tu 40 tahun kata para ulama duduk dalam tutubik tak boleh. Apabila Tuhan buka kepada dia ihbitu misran, suruh Tuhan buka jalan ke dia. Tuhan kata udkhulu misra, tu masuk Mesir tu, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum. Suruh minta apung apabila nak masuk kepada negeri Mesir tu, minta apung. Dia halih. Dia kata hintah, minta gandum bukan minta apung. Lalu Allah Subhanahu wa taala ni merka di atas dia. Orang alim ada ilmu banyak, tetapi kalau degil, kalaulah tak beramal dengan ilmu, ni masuk dalam maghdub. Orang yang dimerka di atasnya mereka itu. Waladdallin, dan ad-dallin tak bukan jalan fa ad-dallin. Fa mana ad-dallin? Iaitu puak-puak yang wa'amah tetapi tak ada ilmu. Sejenislah ni. Ulama kata piyad dalin iaitu para Nasara. Orang Nasara ni rajin wa'amah tetapi ilmu tak ada. Yahudi ilmu banyak, tapi malah wa'amah. Islam hak Nabi kita bawa, hak ulama-ulama kita wari kita, nak ilmu serta beramal. Cop, sudah. Nampak tu tak? Sebab masalah haid lah. Orang perempuan ni, kalau orang perempuan dalam agama Yahudi mari haid, dia kata hak ni syaitan, luar gitak suku rumah lain. Hak Nasara ni sampai ke jimuk dalam keadaan mari haid. Islam kita ni duduk sekali, tak ada gapo tapi jangan buat hak tu. Seolah kata hidup tengah sama, mukhalafah sama, menyalahi sama dengan di antara dua puak ni. Itulah nak ayat kata kesimpulan dengan cara-cara mudah tu, hak kita baca Fatihah tu, kita ambil lah buah dalam hati kita, kita baca, kita tergambar dalam hati kata kita dak baca gapo. Lepas daripada tu kita kena baca amin. Baca amin dalam semaya. Hak tak semaya dak lah. Dalam semaya kita kena baca amin. Makna apa amin? Amin orang panggil kata satu perkataan yang bermakna kata ya Allah, mintalah wimu tu terima apa hak aku minta hak baca dalam surah Fatihah. Seolah kata minta Tuhan tu astajib. Ya Allah terimalah. Sahabat tu Imam Syafi'i, ya doa dia kata ya Allah, aku ni berdoa dah sebagaimana mu suruh. Mu janji apabila aku ni berdoa mu nak terima, mu terimalah. Tu cara-cara mereka itu berdoa. Puji Tuhan lagi, daya Tuhan lagi, ambil hati Tuhan lagi, kita kecek gitulah mudah-mudah dah. Lepas pada tu orang panggil kata buat belah pula dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan apabila puak-puak ni minta jauh lalu. Kita duk kata Rusia mana puak ni bolehnya derah gitu lalu. Minta malam ni boleh, esok pagi tu boleh selalu. Pak kita ni anak kunci seolah kata kita mai duk ngaji sikit-sikit dalam masjid kita ni supaya kita boleh dapat sama-samalah faedah. Maka pada perjumpaan kita ni situlah dulu dah. Nampak berapa dah tu? Lama dah tu. Setengah jam boleh dah insya-Allah taala. Tu boleh dah tu insya-Allah kita berhenti sekadar tu dulu dah. Waktu dah. Pasal dah tanya kat kau boleh. Tak ada tanya. Ada kat kau. Boleh. Buka soalan biasa tak buka soalan.
duk semaya. Hmm. Kita semaya tu terdakwa. Kita jawab dia. Kita dakwa. Lepas tu kita jawab kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak jawab alhamdulillah boleh. Tetapi tak digalak mana, tapi harus kita nak jawab gitu. Sebab ia masuk alhamdulillah tu masuk dalam zikir. Kita semaya tu masuk dalam zikir. Malaikat kalam manusia tak boleh lah. Supaya kadang kala okay? Orang wi salah kita. Lepas tu kita jadi tak telitahnya jawab di dalam kita duduk semaya. Adakah batas semaya? Tak jadi batal. Tak jadi batal. Akan tetapi kalaulah kita sekelain, tu tak boleh. Ada pun masalah kalian tak boleh. Ada pun masalah kita bersing, kita kata alhamdulillah. Dengan cara tak ada duk jadi derah lah, kita kata untuk tahu diri kita dengar hak tu dibilangkan oleh ulama kata benda yang harus. Tak sampai jadi sunat lah. Ya. Ada apa lagi? Beli tak ada ke apa beli? Untuk hari maya lebih sudah alhamdulillah rokok tu kita mari jawab rokok tak ada baca alhamdulillah. Makna kata kita mari dalam keadaan kita tak ada takbiratul ula dengan tu imam. Dah, kita mari dalam keadaan tu imam tu rokok dah. Dah itu. Lepas tu kita mari tu imam duk rokok, kita pun kena turut dia lah. Kita tak ada baca Fatihah nanti. Jadi salah tak apabila kita mari dalam keadaan tu imam tu duk rokok. Lepas tu kita ni sebagai makmum. Nah, sebagai makmum nak ikut tu imam. Pasti kita kena ikut tu imam. Apabila kita takbir, ia kena ada takbir dua. Yang pertama takbir, orang panggil takbiratul ihram. Takbir makna kata kita nak masuk semaya. Lepas ada tu kena takbir intiqalat. Makna takbir kita nak rokok. Jangan kita Allahu Akbar kita rokok lalu. Ada makna kata Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar kita rokok. Gitu. Lepas tu masalah Fatihah, hak tu imam tanggung. Hak tu imam dia tanggung. Sebab tu apabila kita jadi gugur, makna kata kita tak wajib dah atas kita. Sebab kita mari dalam keadaan tu imam tu rokok dah. Maya berimam. Seolah kata kita dapat dah rakaat tu. Tapi syaratnya kita apabila rokok kena widda dengan tu imam tadi itu kata subhanallah sekali pun tak apa dah. Seolah kata kena tamak ninah. Kalau kita takbir, kita rokok atau imam naik nak i'tidal dah. Tak boleh. Kita kena qadar, makna kata kena bawa datai, lepas ada tu imam salah kita naik pula satu rakaat pula. Gitulah. Masuk? Tak apa dah. Malah pelakon lagi. Kalau ada Latino semua dengar dia lah. Tak tahu lagi lah. Tak tahu nama semua. Atau perlu cerita kita orang rumah dia atau malah pelakon tu ada mengajar. Faham? Ada berfaal, ada faham. Faal apa malah pelakon misalnya. Dia perlu masuk ke Ya. Betul? Tak apa dah dah. Habis dah. Masa dia mukadimah. Apa alhamdulillah ada banyak di biasa tu. Kalau sehari dah sore, tu belajar saya besok lagi. Belajar saya besok lagi dah. Lepas tu akhir ni kita doa sikit dah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wa ihfazna bil islami qa'ida wa ihfazna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwan wa la hasida. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.